Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu. Terima kasih saya ucapkan kepada yang di-Pertuan yang di-Pertua, rakyat seperjuangan di meja kerajaan, perwakilan pembangkang, ahli-ahli yang berhormat dan sidang parlimen yang saya muliakan sekalian. Selamat bersuara dan salam persidangan. Tuan yang di-Pertua, usul yang kami bawa pada hari ini bertajuk Malaysia sudah cukup demokratik. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, izinkan saya terlebih dahulu Tuan Yang di-Pertua untuk memberikan definisi usul ini secara literal agar pihak pembangkang tidak terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. Menurut keputusan edisi keempat, maafkan saya, cukup bermaksud tidak kurang daripada yang sepatutnya, manakala demokratik bermaksud menjunjung atau menyokong demokrasi atau kepentingan rakyat biasa. Dan kita semua sedia maklum, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Oleh itu, dapatlah dirumuskan bahawa sudah cukup demokratik membawa erti amalan demokrasi di Malaysia tidak kurang daripada yang sepatutnya. Tuan Yang di-Pertua, secara konseptualnya, demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan di mana kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan adalah ditentukan oleh rakyat. Tuan Yang di-Pertua, sebagai Perdana Menteri, saya akan menyatakan hujah yang menyokong usul ini. Timbalan saya yang setia bersama saya selama 3 penggal akan meneruskan hujah saya, dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan akan mematahkan segala hujah pincang pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan meletakkan 2 indikator bagi memantapkan usul kami. Yang pertama, saya katakan ialah demokrasi di Malaysia telah subur semenjak zaman merdeka lagi. Yang kedua, pihak kerajaan sentiasa berusaha mengekalkan demokrasi di Malaysia. Oleh itu, berdasarkan indikator-indikator ini, saya sepenuhnya yakin bahawa hujah yang akan kami bawa kemukakan sebentar saja lagi akan diterima tanpa perlu diperdebatkan dengan hujah-hujah palsu daripada pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, sejak zaman kemerdekaan kita menyaksikan Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dalam pentadbiran negara menurut acuannya sendiri. Sejak memegang jawatan Perdana Menteri pada tahun 2009, saya sangat jelas dengan wawasan masa depan Malaysia. Kerajaan telah melaksanakan beberapa pakej transformasi politik paling bersejarah sejak merdeka. Ordinan darurat telah berakhir. Undang-undang era penjajah, iaitu Akta Kesultanan Dalam Negeri yang melarang tahanan tanpa dibicara, dimasukkan. Lesen kawalan penerbitan akhbar telah dihapuskan dan larangan kepada pelajar IPT menyertai parti politik telah ditarik balik. Inilah bukti nyata Malaysia sebuah negara yang sudah cukup demokratik. Tuan Yang di-Pertua dan sekalian yang saya mulakan sekalian, dengan menjeriahkan ini, marilah kita sama-sama membuka hati dan minda kita supaya menerima kenyataan bahawa sistem demokrasi yang dilaksanakan oleh kerajaan ini sudah mencukupi untuk kepentingan anak bangsa kita sendiri. Sesungguhnya, demokrasi acuan Malaysia sudah beralih. Oleh yang demikian, amalan demokrasi yang tidak kurang daripada sepatutnya wajar dipertahankan dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Oleh itu, Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi saya menegaskan bahawa Malaysia sudah cukup demokratik. Sekian, mohon untuk terus mencadap. Salam merdekakan rakyat dan salam reformasi. Okey, terlebih dahulu sebelum saya memulakan hujah saya rasa yang amat berhormat ni macam tak perlu faham apakah maksudnya demokratik. Sebenarnya tak perlu panjang lebar, tak payah susah bayar, rakyat tak faham. Apakah bermaksud demokratik? Demokratik ini bermaksud kerajaan daripada rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi adakah inisiatif di bawah pentadbiran yang amat berhormat mendekatkan prinsip-prinsip ini? Okey, tadi yang amat berhormat menyatakan beberapa perkara, okey, menyatakan bahawa akta ini dimansuhkan, apakah akta akan digubal semata-mata untuk mendekatkan demokratik dalam negara kita. Tapi sebenarnya yang amat berhormat tak faham apa maksudnya demokratik. Demokratik, okey, bermaksud apa? Saya ulang. Okey, kalau betul-betul mengamalkan demokratik, akta-akta ini tak perlu. Mengapa tak perlu? Kerana ia telah ternyata dalam perlembagaan. Setiap rakyat, okey, kita mempunyai hak asasi. Kita mempunyai hak untuk berhimpun. Kita mempunyai hak untuk menjualakan suara hati kita. Tak perlu ternyata mengubah lagi akta-akta sedemikian. Contohnya, akta perhimpunan aman. Okey.
nampaknya, tapi saya memang perlu bersyukur lah, kerana sejak 60 tahun di bawah pentadbiran yang amat parti yang amat berhormat, barulah kita dapat nikmati kebebasan yang begitu sempit ini, yang amat dimimpikan oleh rakyat. Cuba kita tengok Akta Perhimpunan Aman. Nampaknya akta ini memberi kebebasan kepada rakyat untuk mengadakan perhimpunan, untuk menyuarakan hati. Tapi cuba kita menelitikan apakah klausa-klausa dalam Akta Perhimpunan Aman ini yang sebenarnya kontradiktif, bertentangan dengan perlembagaan. Contohnya Fausa 8 dalam Akta Perhimpunan Aman. Seseorang pegawai polis boleh mengambil langkah yang difikirkannya perlu memastikan perhimpunan berkenaan dikendalikan dengan teratur. Lagipun, selain itu, kita harus baca bersama dengan Fausa 9. Penganjur hendaklah memberi notis mengadakan langkah-langkah yang difikirkan perlu untuk memastikan perhimpunan berkenaan dikendalikan dengan teratur. Jika kita membaca Fausa-Fausa ini bersama, apa maksudnya? Ia sebenarnya membawa maksud bahawa kalau saya nak mengadakan perhimpunan, saya kena memohon kelulusan daripada yang amat berhormat. Bukan IGP. Bila saya tanya IGP akan tanya menteri. Bila saya tanya menteri akan tanya nanti akan dibincangkan dalam kabinet. Itu saja. Sekian, terima kasih. Percubaan suara. Secara sedar atau tidak, ataupun mahu lagi menafikan Malaysia sudah cukup demokratik, kehadiran pembangkang, kehadiran YB Ketua Pembangkang sendiri di Dewan Yang Mulia ini sudah cukup membuktikan Malaysia sebuah negara yang cukup demokratik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertuan Dewan, barisan kabinet kerajaan yang saya hormati, Pakatan Pembangkang yang cukup rapuh, warga Dewan yang saya muliakan pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam demokrasi. Bangkitnya saya sebagai timbalan Perdana Menteri pada hari ini ingin menegaskan bahawa permis kami pada hari ini sekukuh kota Eva Mosa di Melaka yang telah dibina beratus tahun dahulu dan sehingga ke hari ini dapat dilihat untuk tatapan generasi masa kini. Ketua Pembangkang sebentar tadi ada bangun dan membidas mengatakan yang amat berhormat Perdana Menteri tidak perlu untuk menjelaskan kepada warga Dewan. Inilah sikap Ketua Pembangkang yang suka memesongkan pemikiran rakyat kita pada hari ini. Untuk makluman Ketua Pembangkang, adakah Ketua Pembangkang sedar di peringkat persekutuan negara kita sudah mengamalkan demokrasi? Adakah Ketua Pembangkang sedar di peringkat negeri sudah mengamalkan demokrasi? Adakah ini tidak cukup lagi demokrasi di negara kita yang tercinta ini yang berhormat Ketua Pembangkang? Ketua Pembangkang, silakan. Sikit mengenai usul kita hari ini adalah membincangkan sama ada cukup demokrasi atau tidak. Bukan bermaksud sama ada kita demokratik. Memang demokratik, tapi cukup. Ya, terima kasih. Sila duduk, Ketua Pembangkang. Nampaknya Ketua Pembangkang telah terperangkap dengan soalan beliau sendiri. Beliau telah bersetuju bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi. Dan ini jelas menunjukkan bahawa tugas Ketua Pembangkang hanyalah untuk memesongkan pemikiran rakyat jelata. Ya. Puja saya yang pertama. Sabar warga Dewan yang saya muliakan. Okey. Seterusnya, kebebasan bersuara. Jika benar kerajaan pada hari ini tidak mengamalkan demokrasi ataupun demokratik, sudah tentu Pembangkang tidak akan wujud di Dewan Yang Mulia ini. Pembangkang tidak akan terpilih melalui pilihan raya pada hari ini. Jadi wakil tuan-tuan dan puan-puan dapat mengutarakan masalah dan memang benar, jika benar itu ada masalah ataupun isu, tidak bermakna Malaysia tidak mengamalkan demokratik. Oleh itu, saya mohon, saya menyeru kepada pihak Pembangkang agar insaf dan bertaubat dan menyokong usul yang dibawa pada hari ini diluruskan. Mohon
pertimbangan sewajarnya warga Dewan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam demokrasi. Assalamualaikum Yang Dipertua Dewan, para pihak pembangkang, rakan-rakan saudara daripada barisan kerajaan yang dihormati sekalian, dari rakyat untuk rakyat. Tuan-tuan, YB sekalian, pertamanya ingin saya membahas atau membangkang kenyataan ataupun hujah YB, iaitu adakah Malaysia ini sudah cukup demokratik? Satu-satunya hujah yang amat hormat timbalan pada menteri adalah kita telah mengadakan pilihan raya. Adakah pilihan raya kita adil? Adakah ia cukup adil? Adakah apabila segala-galanya dikawal oleh kerajaan, SPR, polis, tentera, segala-galanya berada di bawah kawalan kerajaan, adakah ia adil? Adakah apabila semua itu berlaku, yang amat berhormat masih mengatakan Malaysia sudah cukup demokratik? Dengan ini, silakan. Terima kasih pembangkang yang begitu gentleman pada pagi ini. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, fakta saya tidak menyatakan satu sahaja melalui pilihan raya, tetapi nampak gaya memang pembangkang suka memesongkan fakta yang dikemukakan oleh timbalan Perdana Menteri, di mana saya telah menyatakan dua hujah saya. Yang pertama itu dipilih melalui pilihan raya, dan yang kedua kebebasan bersuara. Pilihan raya kali adalah pilihan raya, tidak benar, tidak tepat. Pembangkang bersetuju bahawa Malaysia mengamalkan demokrasi kerana Terima kasih Yang Berhormat. warga Dewan Yang Berhormat. okey, kerana warga Yang Dewan Berhormat, kita tamatkan kesalahan. Ya, cukup. kerana pihak pembangkang Yang dipilih Berhormat. oleh rakyat Yang pada hari ini. Berhormat. Mohon Terima kasih. Yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri, pada 31 bulan Ogos kita telah merayakan Hari Kemerdekaan. Ingin saya nyatakan, lagu yang dinyanyikan adalah milik ataupun hasil daripada menteri sendiri. Daripada manakah ia berlaku? Bagaimana ia boleh berlaku? Sila duduk yang. Yang amat duduk. Yang amat berhormat. Adakah Yang Amat Berhormat mengamalkan sistem demokratik, iaitu dengan izin judge, jury and executioner? Yang Amat Berhormat sendiri yang memilih, Yang Amat Berhormat sendiri yang mengendalikan majlis, dan Yang Amat Berhormat sendiri yang membuat lirik. Adakah itu satu demokrasi? Adakah kita sudah cukup demokratik? Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, barisan kerajaan, kita sekarang mengamalkan sistem first past line, vote. Dengan izin, kita kononnya mengamalkan sistem Westminster, tetapi Yang Amat Berhormat, Westminster sudah berubah. Mereka sudah mengamalkan popular vote. Dengan itu Yang Amat Berhormat, kita harus terus berubah, terus menjadi lebih demokratik, berubah, meninggalkan sistem lama ini. Sekian. Dengan itu saya mohon terus membangkang. Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami barisan pencadang barisan kerajaan, barisan pembangkang yang di-Pertua Dewan serta sidang Dewan yang saya hormati sekalian. Kami di pihak pencadang, iaitu barisan kerajaan, sangat gusar dan sedih kerana pihak pembangkang masih lagi tidak mahu mendukung berkenaan dengan Malaysia sudah cukup demokratik. Melalui hujah-hujah yang telah dibentangkan dan dihamparkan oleh pihak pembangkang telah menunjukkan bahawa terdapat permasalahan dalam erti kata Malaysia sudah cukup demokratik. Tidak ada hujah yang menyangkal langsung berkenaan dengan demokratik yang telah dilaksanakan di Malaysia ini. Memetik hujah pembangkang, iaitu ketua pembangkang di barisan pembangkang berkenaan dengan Akta Perhimpunan Aman. Kami di barisan pihak kerajaan tidak sedikit pun gentar dengan klausa 8 dan 9 seperti yang telah dinyatakan oleh ketua pembangkang sebentar tadi, bahawasanya pihak pembangkang perlu lebih memahami bahawa di dalam perlembagaan Malaysia telah jelas memperuntukkan bahawa kebebasan bersuara adalah bukannya hak mutlak. Silakan duduk sebentar, hujah saya belum habis yang berhormat. Dan ketua pembangkang juga telah menjelaskan bahawa kebebasan bersuara yang mereka inginkan adalah hanya
demonstrasi di jalanan, yang mana melalui demonstrasi di jalanan ini telah menunjukkan berlakunya kucak kacir di dalam rakyat Malaysia. Dan adakah pihak pembangkang ingin melihat tragedi 13 Mei berulang lagi? Dan juga ketua pembangkang turut memesong fakta bahawa definisi demokrasi itu adalah tidak patut diterima oleh sidang Dewan dan rakyat Malaysia. Adakah ini pemimpin yang kita inginkan? Pemimpin yang tidak dekat dengan hati rakyat? Boleh saya berikan izin untuk mencelah? Masa celahan telah tamat. Sila teruskan. Baiklah. Seterusnya mendongkong hujah yang amat berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri di bawah kunci kata kebebasan bersuara. Rakyat Malaysia bebas untuk bersuara melalui pelbagai medium. Namun perlu diingat bahawa di bawah Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara bukanlah hak mutlak, yang mana menyentuh bahawa kebebasan bersuara tersebut hendaklah mengambil kira aspek-aspek, tidak menyuntik semangat hasad dengki yang mana akan mengkucak-kacirkan demonstrasi dan juga mengkucak-kacirkan perpaduan yang telah ampuh di bawah rakyat Malaysia ini. Dan pihak pembangkang boleh bersuara. Kita mempunyai pelbagai medium teknologi. Kita ada blog dengan izin yang dipertua, kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada media cetak yang mana pihak pembangkang boleh bersuara dengan bebas. Namun perlu dititikberatkan aspek-aspek perpaduan di dalam setiap artikel atau penulisan yang ingin disampaikan. Kami di pihak kerajaan tidak pernah menyekat usaha-usaha tersebut, namun pihak pembangkang harus kreatif untuk menggunakannya agar perpaduan negara kita ini tidak terus menjadi satu perkara yang akan menjadikan Malaysia berulangi lagi tragedi 13 Mei. Dan dengan ini mendongkong bahawa gagasan satu Malaysia yang telah dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri patut disokong oleh kita semua rakyat Malaysia agar perpaduan yang terlalu kekal dan Malaysia ini membuktikan bahawa telah cukup demokrasi. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan sekalian alam yang beri rahmat kepada semua makhluk. Tak apa, tak. Saya yang bercakap. Tuan dengar saya. Yang berhormat Tuan Speaker, Datuk Speaker, saya berdirinya saya di sini bagi pihak pembangkang yang jarang sekali mengeluarkan perkataan yang tanpa fakta. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ucap tamanya tadi dalam usulnya telah mengatakan bahawa tidak perlu dipertikaikan lagi. Perkataan itu sememangnya berbunyi tiada unsur demokrasi. Dalam demokrasi setiap isi atau fakta boleh dipertikaikan dan diberikan hujah-hujah yang sepatutnya supaya dapat dipertimbangkan lagi. Itu demokrasi. Yang kedua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengucapkan dalam bahawa terdapat banyak ordinan darurat dan juga ISA telah dibuang, tetapi telah dimasukkan dengan Akta Pimpinan Awal. Belum lagi. Tadi telah diganti dengan Akta Pimpinan Awam yang mana telah dijelaskan oleh Ketua Pembangkang melalui kawasan 8 dan 9 dalam akta tersebut yang jelas menggunakan kataan budi bicara di mana tiada kata yang telus dan tiada incredibility. Bermakna hanya mengikut perasaan dan juga arahan dari masa ke semasa dan tidak digariskan dengan secara telus di dalam akta tersebut. Itu yang kedua. Sila duduk. Ya, nampaknya kota Formosa daripada pihak pencadang telah akan diteroboskan oleh pihak pembangkang. Mohon duduk. Tak perlu kelawar, tak perlu risau. Kita memberikan fakta yang sepatutnya. Izin lalu Yang Berhormat. Belum lagi diberi laluan. Tuan-tuan, datuk-datuk yang berhormat, pihak pencadang kedua telah berkata bahawa suara kerusi telah diberi kepada pihak pembangkang, menyebabkan itu disebut demokrasi. Akan tetapi kami ni manusia, bukannya kerusi. Maksud saya di sini, sistem pilihan raya itu juga ada first past one. First past one iaitu kerusi. Kerusi dipertandingkan yang mana lebih satu dia akan menang. Tetapi ingat, undi populariti itulah yang secara jelasnya menunjukkan sokongan rakyat kepada mana-mana pihak. Itu yang maksud bahawa setiap undi adalah sama rata, bukannya kerusi. Yang ketiganya, kebebasan
bersuara bukan hak mutlak. Salah. Sila rujuk balik dalam perlembagaan disebut kebebasan adalah hak kepada setiap warga negara. Tetapi, maksud dari mutlak, tetapi tidaklah boleh untuk menyebut tentang hak-hak menimbulkan kekacauan dan juga hasutan. Akan tetapi, ingatkan kita di saat mana Barisan Nasional telah menang ungkapan pertama Perdana Menteri, apa lagi yang Cina mahu? Itukah yang dikatakan tidak boleh menimbulkan hasutan? Maka dengan ini saya merungkaikan apa yang dikatakan sebagai Famosa yang dulunya dibanggakan kini diambang kehancuran. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Ketua Dewan. Izinkan saya untuk terus menggulung. Pihak kerajaan, kubu Famosa pihak kerajaan telah hampir runtuh oleh hujah-hujah barisan pembangkang yang amat kuat. Demokrasi Malaysia tidak dapat dianggap sebagai demokrasi sebenar kerana dengan kawalan-kawalan kerajaan yang mencengkam seolah-olah tirai besi segala-galanya tidak dapat menunjukkan bahawa ini adalah demokratik sebenar. Kita Malaysia tidak cukup demokratik. Kenapa? Walaupun pihak kerajaan mengatakan bahawa pemilihan adalah oleh rakyat, tetapi apabila dikatakan first past the line, tidak nampak pemilihan oleh rakyat kerana undi populariti, majoriti rakyat memilih barisan pembangkang, tetapi yang menang, yang menjadi kerajaan adalah orang yang kalah dalam undi populariti, tidak dipilih oleh majoriti rakyat. Mengapa? Kerana segala-galanya adalah dikawal oleh kerajaan menggunakan sistem gerrymandering yang amat-amat tidak adil. Di manakah keadilan? Di manakah demokrasi yang dilaung-laungkan oleh kerajaan? Tidak ada. Kerajaan gagal selama 56 tahun untuk menjenamakan, untuk membawa, merevolusikan demokrasi kerana kekal di takut lama yang menyebabkan Malaysia tidak maju. Sudahlah, cukuplah, tinggalkan kerajaan, biarkan pihak baru mencuba memerintah agar kejayaan Malaysia ini mencapai hasrat menjadi negara maju, negara yang cemerlang di mata dunia. Yang barisan pihak kerajaan, undi adalah sama rata, rakyat berhak memilih, biarkan rakyat menentukan. Jangan lagi mengawal, jangan lagi memperalatkan SPR untuk kekal berkuasa, jangan lagi menggunakan segala sumber-sumber kerajaan. Dengan itu, teruskan, kami mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Yang Berhormat. Daripada pihak pembangkang, bagaikan tak sabar-sabar nak memerintah, nampaknya ya. Seterusnya saya mempersilakan sesi penggulungan daripada pihak kerajaan. Silakan Yang Berhormat. YB berkaca mata, berkulit hitam manis, ada menyatakan, Perdana Menteri menyatakan bahawa tidak boleh dipertikaikan. Akan tetapi 15 kali saya minta izin laluan, tidak ada satu pun ruang diberi untuk saya bangkit dan bertanya soalan. Adakah ini demokrasi yang ingin dibawa oleh pihak pembangkang? Tepuk dada, tanya selera tuan-tuan dan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang Berdewan, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang yang cukup rapuh pada hari ini. Okey, Tuan Yang Dipertua, izinkan saya akan merumuskan hujah kerajaan seperti yang telah dikemukakan sebentar tadi. Nampak gaya pihak pembangkang antara kerusi dengan orang pun tidak dapat beza. Memang benar, kerusi itu adalah mewakili suara rakyat di parlimen, dan kita ini semua adalah orang yang mewakili rakyat di kawasan masing-masing yang berhormat. Okey? Baik. Terima kasih atas perhatian warga Dewan yang dimuliakan. Sekiranya kebebasan bersuara boleh diberikan dan tidak terkawal, akan menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Apabila kebebasan bersuara akan mendatangkan ketidakpuasan hati pihak, akan berlakunya kekecohan, menghalang usaha mewujudkan usaha negara bersatu.
Jelasnya, kerajaan pada hari ini ialah kerajaan yang bertanggungjawab. Kerajaan ini ialah kerajaan yang menepati janji. Kerajaan ini ialah kerajaan yang akan meletakkan masalah serta kesejahteraan rakyat yang berlandaskan atas prinsip-prinsip demokrasi. Saya juga ingin menyatakan bahawa pihak kerajaan cukup yakin dengan hujah-hujah yang telah dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, dan seterusnya usul kami akan diterima dengan konsensus tanpa setebang pertikaian. Oleh itu, saya memohon untuk pembangkang sekali lagi bertaubat dan insaf dan bersama-sama dengan kami untuk menyokong usul yang dibawa pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.